Okay guys, untuk tutorial hari ini saya fokus kepada pendekatan ringkas bagaimana nak buat modifiers extrude and bevel. Extrude dan bevel ini akan membantu awak untuk buat convert your logo nanti daripada Illustrator menjadi logo 3D. Okay, tapi bukan sekarang, itu untuk projek yang ketiga nanti. So watch this video tutorial and cuba buat dulu extrude dan bevel. Alright, thank you. Assalamualaikum. Kali ni saya nak tunjuk kepada awak bagaimana menggunakan modifiers lagi. Sebab modifiers ni banyak membantu kita buat kerja. So this modifier ada dua namanya. Satu namanya adalah extrude modifier, satu lagi namanya bevel modifier. Now extrude dan bevel ini basically tugas dia lebih kurang sama, cuma beza dia sikit saja. Nanti saya akan tunjukkan beza dia bagaimana. Nah, di dalam tutorial ni juga saya akan tunjukkan macam mana cara ringkas melukis menggunakan tool yang kedua ini, iaitu menggunakan tool kedua ni adalah untuk 2D drawing. Sometimes untuk simple objek kita boleh lukis menggunakan tools ini. Kalau objek itu lebih kompleks, adalah dinasihati lebih baik kita buat di dalam Adobe Illustrator. Okay. Tapi untuk tujuan ini saya tunjukkan sedikit bagaimana nak melukis dan bagaimana melukis 2D dan menjadikan objek 2D itu sebagai objek 3D. Okey, di sini saya dah buat beberapa contoh Dah buat beberapa contoh di sini. Saya tengok dekat perspektif view. So ini adalah a few objects yang saya dah buat beforehand. These objects adalah objek-objek yang dilukis menggunakan benda ni lah tools ni. Okay, so tools ini kita tengok di sini. First thing yang kita buat, kita render dulu Render dulu. Now you notice that bila kita melukis objek 2D, bila kita render objek 2D tu dia tidak appear di sini. Sebab apa dia tak appear? Sebab sebelum ni saya dah mention ini adalah software 3D. So objek 2D bila kita render dia tidak ada, orang kata dia tak ada jasad lah, dia ada roh je. Lebih kurang macam tu lah perumpamaan dia. So dia tak ada jasad, dia tidak boleh di-render. Tetapi kita boleh force dia untuk di-render. Kita boleh paksa dia untuk di-render. Kita tengok di sini. Okay, this is how it looks like. Okay, saya bagi satu contoh dekat sini. Ini ada diamond shape Okay, ini ada satu diamond shape. So macam mana kita nak force dia? Kita select this object dan kita pergi kepada properties ataupun modify. Pergi properties, atas sekali ada rendering, dia dah kuncup dia tutup, dia tak buka. Pergi kepada rendering, dia ada enable in renderer, ada enable in viewport. Klik dua-dua. Enable in renderer maksudnya bila kita render dia akan nampak. Enable in viewport maksudnya bila kita sedang buat kerja kita dah boleh nampak dah objek tersebut kita dah pushkan dia. Kalau kita matikan balik, kita tengok dia jadi lines biasa Okey, cuba kita render tengok. You will be able to see ada objek di sini mengikut color tu lah, color yang kita dah tentukan. Alright, dan ada juga properties di sini. Kita tengok dekat sikit sama ada nak jadikan objek ni berbentuk radial. Radial ni bulat-bulat. Ketebalan ni kita boleh adjustkan bagi tebal. Sides sini pun, tepi ni, tepi untuk silinder ni. Silinder yang dijadikan frame tu. Dan angle dia pun kita boleh adjust untuk apa ni, sides yang kecil ataupun kita boleh tukar kepada rectangular, bentuk persegi. Bentuk persegi macam tu. Okay, so this is a simple way untuk nak push your objects daripada 2D object menjadi 3D object. Now matikan selection. Okay, another way yang saya nak tunjukkan adalah, but first sebelum saya tunjukkan tu, saya nak tunjukkan cara melukis di dalam 3D Studio Max Okay, saya ambil front view. These are things yang saya dah lukis. Kita pergi balik pada first tab, button yang kedua. Sebelum ni kita pakai button pertama untuk box tu semua So button yang kedua adalah untuk splines, ada untuk NURBS, ada untuk extended splines. Now you read sikit macam SP line sebenarnya, tapi dia dah jadikan satu perkataan iaitu splines. So spline ini adalah line lah line kita boleh lukis seperti mana kita buat di dalam Illustrator. 1 point, 2 point, 3 point. Another point, kalau kita klik dan kita tarik, dia akan jadi curve. Now you notice that curve dia hidup
curve hidup maksudnya di ujung last vertex itu dia ada lagi handles dia. Okay, ini yang berbeza sikit dengan Illustrator ya. So if you're not comfortable using this, then you can just draw menggunakan Illustrator ya. Especially untuk buat curve agak susah sikit. Untuk mematikan kita punya drawing ataupun to have the last line, kita right click on our mouse button, right click, dan dia akan habis ya. Di situ tengok pada perspektif, this is how it looks like. Okay, now as I mentioned earlier, bila kita buat line, kita boleh modify menggunakan vertex ya. Vertex ni kita boleh modify balik. Okay, so dia dah berubah dekat situ. Macam ni pun kita boleh bawa ke belakang ya. Okay, tetapi nak adjust ni bukanlah satu perkara yang mudah ya. You have to adjust 2-3 kali ataupun try beberapa kali. Dia bukannya mudah. Okay, alright, lebih kurang macam tu ya. Okay, now if you look here, kalau katakan saya matikan vertex dan saya tambah enable in renderer, enable in viewport, you'll be able to see it looks like this. Okay, dia punya line dah ke depan sikit. Okay. Okay. Okay, kita matikan enable in renderer, enable in viewport. So kita nak jadikan dia sebagai objek 3D yang betul ya. If you notice, this is the shape of donut. Ni shape donut. Donut dia macam tu ya. Okay, so macam mana kita nak jadikan objek ini sebagai objek 3D menggunakan extrude dan bevel? First, syarat pertama adalah you have to make sure that garisan tu bertutup. Shape tu bertutup ya. Shape tu dia mesti ada tutup. Kalau macam ni shape tu terbuka, kita akan tengok apa yang berlaku nanti ya. So, select dulu the first shape. Okay, the first drawing. Pergi kepada modify. Access kepada modifier list. The first modifier yang kita nak guna adalah extrude. Okay, you can see it fills the lines. Tadi line kosong kan, sekarang dia dah fill, ada isi. Dan you can see here parameters dia ada amount. So kita boleh tarikkan amount dia di atas. Dia tambahkan ketebalan objek. Dia tambahkan ketebalan objek. Okay, so basically that's just what it does. There are segments here. Segments macam mana ni ya? Okay, saya tebalkan sikit dan saya tambah segmen kepada 3 ataupun 4, kepada 5 lah. Okay, saya tambah segmen kepada 5, so tak nampak apa-apa ya. Disebabkan kita tidak activate dia punya wireframe. So untuk activate wireframe, kita tekan F4 untuk keluarkan wireframe dia. You can see here that there are wireframes here. Macam tu, ada wireframe dia. Itu adalah 5 wireframe. Nak apa perlu wireframe yang banyak-banyak ni? Kalau nak buat macam ni kan, belah depan dia tak ada apa-apa kan. So let's just say you want to add another modifier ya. Nama dia bend. Bend ni boleh membengkokkan. Okay, now bend ini, if you have a lot of segments ni, dia akan membantu bila kita buat bend ya. Okay, contohnya bila kita buat bend macam ni ya. Okay, see here. Bila kita buat bend macam ni, bila kita bengkokkan ya, you'll be able to see dia punya lines ni ataupun curve ni nampak lebih cantik. Tapi kalau kita tengok dekat-dekat, curve dia adalah a collection of segments ya. Segments yang tegak. Kalau kita ada banyak segmen, seperti mana kita buat list sebelum ni, dia akan jadi lebih cantik atau lebih elok. Let's just say saya ambil extrude. Segmen ni saya kurangkan kepada 2 je segmen, dan dia akan jadi bersegi ya. Kalau 3, dia akan jadi bersegi tapi nampak sikit curve. Dia konsep dia macam tu lah ya. So the more segments that you have ataupun the more sides that you have, kita akan dapat curve yang lebih cantik ataupun lebih sempurna lah ya. Okay, katakan 20, kita akan dapat curve yang lebih cantik. Okay, but if you do not need to have this, then that's okay ya. Ini saya bagi contoh je.
Band. Okey, saya buang balik band tadi. Okey, dan saya nak tukar balik segmen dia kepada mungkin 5 je. Sebab kita tak perlu banyak sangat Alright, so this is how you do extrude. Extrude ni basically kita tambah ketebalan saja kepada objek yang 2D. Now, kita tengok kat sini, ada satu contoh yang saya dah buat. Here you go. Okay, di sini ada perkataan. Di sini saya dah buat satu logo. This is gonna be your logo nanti. Awak akan buat macam ni nanti. Sini ada satu logo yang namanya Salix Sconces. Scones ni bukannya scone yang kita makan dekat Cameron Island tu ya. Sconces ni adalah lampu-lampu kecil. Lampu dinding lampu dinding. Lampu yang melekat di dinding. So, Salix Sconces ini kalau awak tengok di sini di sini dia ada extrude. Ya, tetapi selain daripada extrude, dia ada profile lain sikit. Okey, kita tengok. Yang sini extrude naik ke atas, tapi dia ada sengit sikit. This is what you call bevel. Tapi kalau kita tengok dekat perkataan salix ini cuma ada extrude sahaja, dia tidak ada bevel. Now untuk tulisan-tulisan macam ni nanti kita buat latihan lagi. You notice that some of the profile is very skinny kecil sikit. Kurus sangat. You cannot use bevel untuk tulisan-tulisan begini disebabkan nanti dia punya vertex akan berselisih. Nah, bila berselisih akan ada konflik bila mana kita nak render. Ia akan menghasilkan font yang tidak ada fill, dia cuma ada outline saja. Ya, sebab konflik tu. Okey. So, kalau katakan nak gunakan bevel macam ni warna merah ni, you have to select font yang berbeza, yang tebal sikit, macam Arial Black contohnya. Itu calon yang paling baik lah Arial Black. Okay, so let's try a few other things. Kita tengok dekat sini Okay, di sini ada satu shape yang tidak bertutup. Satu shape yang tidak bertutup ataupun satu drawing yang tak bertutup. Kita cuba masukkan modifier extrude EX. Sorry, tak select. Okay, extrude, tekan E, edit mesh extrude. You'll see that dia takkan isi bahagian dalam. Dia akan isi bahagian luar saja. So that's what happens kalau kita punya objek itu tidak bertutup. Yang ini pun sama juga Yang ini tak bertutup, sengaja saya biarkan dibuka. Extrude EX extrude. Okay, you'll see that dia cuma ada outline saja. Outline di depan is very nipis sangat, tapi outline tepi saja itu adalah extrude dia yang tebal. Amount tu kita boleh adjust kat sini. So ini kira cacat jugalah kecacatan, unless memang kita berniat nak buat macam tu. Now let's see what happens to this donut kalau saya tambah extrude. Extrude. Now you see that bahagian dia bercantum disebabkan kalau tengok dekat sini tadi. Okay, kalau kita tengok dekat sini tadi, ini satu bulatan, tetapi di dalam template itu dia dah ditentukan mana satu bahagian positif dia dan mana satu bahagian negatif dia. Awal-awal lagi dia dah tentukan begitu so that's why semasa kita buat extrude untuk donut, it looks like this. Now let's just say di atas extrude ini, ataupun kita buang extrude, dia dapat macam ni kita gantikan dengan bevel. Dengan bevel. Okay, so bevel it looks like extrude kan, lebih kurang. Dan kita boleh adjust di sini parameters yang ni kita tutup dulu. Tutup, okay. Dan bevel value sini kita boleh adjust dekat level 1 ketinggian dia berapa kita nak. Boleh adjust. Dan di sini kita ada outline. Outline negatif maksudnya depan dia akan kuncup. Outline positif, depan dia akan mengembang. Kita pergi outline positif, you can see that this resembles actually another modifier yang dinamakan taper. Ini pun saya mention sebelum ni tapi kita tak buat. Outline ini kita kecilkan pula.
Okay, so dia jadi ke depan pula ya. Ini pun sama juga dengan taper. Okay, looks like that. Okay, now what if ini kan outline ni kita kosongkan, tapi kita tambah level 2, dia ada sampai level 3 ya. Level-level ni macam mana kalau level 2 ini ditambah lagi satu layer ya. Lagi satu layer, dan lagi satu layer ini pun sama juga, outline ni kita boleh kecilkan. Okay, so dia ada tebal dan dia ada kuncup di situ ya, ataupun dia ada profile yang berbeza, and will look like this. Anda suruh tengok. Okay, dia ada kawasan yang ada definition sikit. Okay, so kita sudah ada satu bevel, kita sudah ada satu extrude ya. If you think, if you remember, sebelum ini saya ada post gambar saya buat kuih, kuih lapis kan. So itu menggunakan extrude ya, kuih lapis tu. Okay, so kita tengok balik pada font kita ni ya. Bukan. Katakan kita ada line di sini. Ini pun saya dah tunjuk masa front view, masa kita buat lace lah itu ya. Now if you have a curve yang tak betul di segi drawing ya, awak boleh adjust balik ataupun go back to that drawing untuk memperbetulkan ataupun untuk memperbaiki curve tersebut. Okay, katakanlah macam ni ya. Kita boleh betulkan ataupun kita boleh perbaiki curve ini dengan cara kita ambil pada vertex dan kita adjust a few other things. Contohnya macam refine ya, kita boleh tambahkan bilangan vertex supaya curve kita lebih cantik. Ini akan menentukan sides tu ya, ataupun tepi ataupun sisi dia untuk memperbetulkan ataupun untuk memperbaiki kita punya drawing ya. Tapi as I mention, dia memang susah sikit, dia memang leceh sikit melukis di dalam 3D Studio Max ni. That is why di dalam latihan ini juga saya nak tunjukkan kepada awak, if you do not draw di dalam 3D Studio Max, awak nak draw dekat mana? Okay, jawapannya adalah kita akan draw melalui Illustrator. Nah, di dalam Illustrator awak dah siap awak punya logo katakan ini adalah logo Select Sponsors tadi. Now, there are a few things yang you have to remember bila kita tengok kat logo ini. You can see that di sini adalah kawasan kosong. Ya, sebab dia tembus. Sengaja saya buat background ni supaya kita boleh nampak dia tembus kat belakang. Ini adalah kosong, negatif. Ini adalah positif. Yang warna merah ni pun adalah positif. Now, if you want to have this image ataupun this style of drawing, here I have another drawing. Okay. Let's just say secara biasanya, regularnya kita akan tambah satu di sini warna merah, warna kuning, dan di bawah ni kita akan masking saja dengan warna putih macam tu. Tapi bila kita letak background belakang ni, you see dia tidak tembus ya, ataupun dia tidak jadi negatif. So cara ni tak betul ataupun tak boleh mendapat apa yang kita nak dapat di dalam 3D Studio Max nanti ya. So what you have to do adalah untuk case-case sebegini, delete ni dulu. Untuk case-case sebegini, you have to tebuk physically seperti yang sepatutnya yang kita nak. Okay, select kedua-dua objek ni. Dan pergi Pathfinder dan klik divide. Okay, dan kita buang bahagian putih ni untuk meninggalkan. You can see dia dah berpisah dah berpisah. Tadi dia jadi satu unit sekarang dah berpisah. So if you do not do this, bila awak export ke dalam 3D nanti, 3D Studio Max, kawasan ini tidak akan berlubang. Dia akan jadi satu objek yang solid so kena hati-hati. Let's try another one. Allah, silap lah. Let's try another one. Let's just say saya ada garis-garis yang banyak begini. Oh, saya stop je azan. Okay, kita continue. Mana dulu dalam Illustrator Now let's just say saya ada Control T.
Okey, ada begini. Dan saya nak buat lagi satu ni. Okay, this one kita letak di belakang. Okay, now kalau episode putih ataupun strips yang putih, dia akan nampak beginilah, ni ada lubang-lubang ni so select semua sekali. If you're not familiar with this by now, patutnya dah familiar select semua sekali dan tekan pathfinder, divide. Okay, dan ambil kepada anak panah warna putih, klik delete. Mana delete nya? Okay, delete. Dan kita boleh multiple select this one, this, untuk menjadi background. You can see background ni kosong. Ni ada yang kotor-kotor ni, boleh padam lah boleh delete lah. Okay, so baru dia boleh jadi begitu. Otherwise, kalau kita buat masking macam tadi, masking tu maksudnya kita tindih je dengan shape yang lain then it will not happen. Okay, alright. Now, bila kita dah lukis ni, there is one more thing yang saya perlu beritahu di sini. Kadang-kadang dalam kita melukis, kita buat logo kita, bila kita masukkan di dalam 3D punya software, dia jadi outline saja. Dia jadi outline saja, dia tak jadi fill image ataupun dia tak jadi solid macam yang tadi macam perspektif macam ini tadi, dia jadi outline je, dia tak jadi solid Now, kenapa berlaku begitu? Kita tengok balik, we have to check balik file kita di dalam Illustrator. Sometimes it happens dengan kita punya fonts sometimes it happens dengan kita punya drawing. Now, kadang-kadang semasa kita melukis, dekat corners ni kita tak perasan ataupun kita tak sedar, dia ada sesuatu yang dinamakan loop. Loop itu adalah kawasan yang tertindih disebabkan kebarangkalian semasa melukis itu macam ni semasa kita melukis dia punya bucu itu terlalu tajam, dan semasa kita continue on arah yang bertentangan semasa kita melukis, dia wujudkan loop seperti ini. This is a big loop sebab saya buat saya simulate sengaja bagi besar biasanya loop dia dalam bentuk macam ni, tapi dia sangat kecil, kita tak perasan unless if we tengok pembesaran ni, kita besarkan maksimum iaitu 6,400 saya. Pembesaran 6,400 sebesar itu dan kita akan nampak kat sini. So katakan dalam logo yang awak lukis itu, nanti bila awak masukkan di dalam 3D Studio Max, dia jadi outline saja, dan go check balik di dalam Illustrator go check balik dalam Illustrator, ke barangkali yang besar dia ada loop di situ, so kena adjust balik Okay, so itu kena sesuatu yang perlu yang perlu awak hati-hati Okay, alright. Now, bila dah siap ini, macam mana kita nak save? We go to file. Dia save dia bukan sembarangan juga save. Ini saya save as lah sebab saya dah save sebelum ni. Save as, saya save kat desktop sahaja. Converted, whatever, save sebagai Illustrator punya format. Tetapi the version untuk nak save tu, kita jangan save sebagai Illustrator CS6, kita save legacy Illustrator 8 kenapa Illustrator 8? Itu dari segi teknikal saya tak boleh jawab sebab saya tak apa cara teknikal. Cuma setakat ni saya dah cuba yang lain-lain. Illustrator 8 adalah yang paling kurang masalah paling kurang masalah. So kita klik OK, dia akan tanya lah Illustrator 8, kita klik OK je. Okay, so di sini saya akan tutup yang ni. Save ni dulu lah, dia bising. Okay, so saya tutup yang ni. Kita pergi balik kepada Illustrator. Kita pergi balik kepada 3D Studio Max. Okay, pada 3D Studio Max saya nak halau yang lain-lain ni dulu. Ctrl A, Ctrl A, line, patutlah kita select Ctrl A dan kita tolak ke tepi. Tolak ke tepi dulu. Sebab bila kita saya nak export, saya nak import Illustrator tadi bila kita import, dia akan terus pergi tengah-tengah ni. You can back, dia akan pergi tengah-tengah ni Okay, ni saya pergi top view. Ni saya pergi top view. Okay, pergi kepada Max, import.
ya. Max import betul, ada options ya. Kita tunggu lama sikit dia akan keluar options. Import, merge atau replace. Import adalah kita import saja apa yang kita nak import. Merge kalau kita ada objek di sini, tapi merge can only work with object 3D saja yang dah ada solid body. So kita import sebab kita nak import objek yang 2D desktop tadi. Mana dia? Ni logo to 3DO converted. Click open. The first thing yang ditanya adalah nak merge object ke nak completely replace. Okay, kalau merge object, kita akan merge dengan kerja yang kita dah buat sebelum ni lah ya. Kita akan gabungkan, merge tu adalah gabungkan. Completely replace maksudnya kita akan, yang kita dah buat tadi akan hilang. Dia akan dapat objek ni saja. So kita merge, kita okay. Dan second question dia tanya adalah bila kita import nak import sebagai single object ataupun multiple objects. Kalau kita ada tulisan Select Sconces tadi kalau kita buat single object, semuanya akan digroupkan ya. Flatten image lah dia di dalam Photoshop. Tapi kalau kita pergi multiple objects, kita boleh pick satu persatu. If you think that your objects itu terlalu banyak, then you use single objects. Otherwise payah juga kita nak select satu persatu ya. If you think the object di dalam logo itu tak banyak sangat, it's safer to use multiple objects. Ya, okay, ni dia akan ditulis ada conflict. Sebab nama shape tu, nama ni old name shape 14 ni sudah ada di dalam collection of objects yang ada di tepi ni tadi yang tak nampak ada kat tepi. So dia propose a new name, dia sendiri yang suka-suka nak letak nama. So kita klik rename all dan kita klik OK. Okay, so kita akan dapat apa yang kita dapat, yang kita lukis tadi Whatever is in your artboard dan yang terkeluar dari artboard, dia akan ambil sekali. Now, saya suka tukar kepada warna yang cerah sikit, warna yang terang supaya mudah untuk kita nampak. Okay, terang sikit kan. Okay. Now, okay, macam mana kita nak buat macam tadi tu ya. Okay, here you can see that tadi saya dah buat multiple objects. So saya boleh select satu persatu Ini saya boleh select, dia tidak jadi groups. So the first thing saya nak select macam mana kita nak buat ini adalah kita kena go ahead satu persatu Okay, pergi top view balik. Saya nak select perkataan Select Sconces ni sebab they belong to each other. Group nak tulis nama pun boleh lah Cell klik. Okay, bila kita dah group, tekan kepada modifier extrude. Sebab saya tak boleh nak buat modifier bevel saya kena buat extrude. Dan sconces ni pun kita boleh extrudekan dia, groupkan dulu, group scon, score dia cukup. Okay, dan tambah extrude, where you go, extrude, dan pergi balik pada perspective view so that you can see dari sudut tepi okay, so kita dah dapat. Now tadi kita dah buat sebelum ni kat sini dia tebal so dia dah ikut amount of extrude tu tadi. So kita kecil balik lah, mungkin dia tak perlu tebal sangat 3 pun boleh kot. Okay, dan select ini pun kita kecilkan kepada 5 bagi dia tinggi sikit Now there is something happens here. Dia tak keluar tak ada lubang. Kalau kita tengok kepada kalau kita tengok pada huruf-huruf yang ada lubang di tengah-tengah ni, biasanya dia tak ada lubang. So dalam case macam ni, it is much better kalau kita pakai text. Text ni kita boleh just type apa saja kita nak. Contohnya secara defaultnya dia tulis max text ini tak perlu dicerita sangat, tetapi saya akan cerita kemudian saya akan cerita balik untuk remind awak. Di bawah ini dia ada ada jenis ada teks tool katakan. Asyik salah tekan je tool. Okay, tool. So bila kita tekan ataupun bila kita tambahkan bevel ataupun extrude, di sini dia sudah ada, sebab dia punya program dia macam tu dia dah ada lubang. So kalau katakan daripada Illustrator kita dapati lubang dia hilang, then tulisan ini macam sconces saja type semula di dalam Photoshop. Di dalam 3D Studio Max. Okay.
Alright, so kita akan habiskan scene ini dekat sini. The first thing yang saya nak tambah adalah bulatan ini. Bulatan ini saya tak mau gunakan extrude, saya nak gunakan bevel terus. Oh, panjang sangat kan? Sebab dia ambil daripada memory tadi ya. Level tu tak perlu. Level 1 saja. Kita buat 5 je kot. 5 je ketinggian. And then outline dia kosong. Level 2 perlu. Tapi height dia mungkin 2 je kot. Okay, 2. Dan outline tu tak terlalu kecil sangat. I see macam tu. Okay, ini pun height boleh turunkan lagi kot. Okay, ikut sesedap rasa ya. Okay, ini pun sama juga. Kita tambah okay, ini pun sama juga. Kita tambah bevel. Okay, disebabkan tadi kita dah buat bevel sekali, dia dah ambil ukuran tadi ya. Okay, bevel, dan kita tambah yang ini pula bevel juga. Okay, so di sini tak nak bevel sebab dah banyak bevel. Saya akan tambah extrude saja. Extrude pun dia dah ambil yang tadi ya, 5 tadi. So saya kurangkan sikit kepada 3 supaya dia nampak timbul begini. Now this is one of the strategy bila buat logo. If you think that logo awak adalah ordinary sahaja, this can make it a little bit more extraordinary disebabkan dia ada banyak level macam ni ya. Kalau katakan your logo ya ada imagine with me, awak buat logo bakery. Okay, logo bakery tu kedai kek ya. Pada logo itu ada a slice of cake dalam bentuk segitiga. In which I'm going to draw here dalam bentuk segitiga ya, line. Ini adalah slice of cake ya, slice of cake. Kita buat curve sikit kot. Okay, so this is the slice of cake dan kita tambahkan extrude. Extrude. Tetapi di dalam logo awak tu, that looks kind of cool. Di dalam logo awak tu, di atas cake ni ada cherry ya. Di dalam Illustrator awak buat gradient untuk menunjukkan cherry tu. Tetapi bila ada gradient tu, dia ada highlight menunjukkan awak nak nampakkan cherry tu macam 3D ya. So di dalam 3D, since it's a 3D object, awak terus gunakan sphere untuk jadikan cherry begini ya. Imagine this is a cherry lah ya. Saya tak adalah nak buat lama-lama benda tu. Okay, let's just say this is a cherry. Macam tu, cherry on top. Okay, so if logo awak itu ada ni dah ada. If logo awak itu dah ada objek yang nak perlu nampak macam 3D, dan terus 3D kan dia macam ni, menggunakan 3D objek dan bukannya menggunakan modifier yang macam ni. Okay, so bila kita dah buat macam ni, you already have your your mix of colours di dalam ni. Ini saya dah mix dah awal. Mana tadi? So it will look like this. Daripada logo yang agak biasa tadi, bila kita masukkan lighting, let's have a look at how well it renders. Okay, kita render, tengok F9, click here, be able to see that. Besar sikit lah, saya lupa juga. Besarkan dan render sini. Okay, so you can see here bawah ni kosong lah ya. Tetapi ada satu benda yang saya tunjuk kat sini yang saya akan tunjukkan semasa kita buat texture mapping nanti ya. Okay, you can see here, render, tengok. Di sini dia ada texture ya, tetapi dia ada highlight sekali. Di sini dia tidak ada texture ya, dia tidak ada texture. But it's the same color. Subhanallah, hujan lagi. But it's the same color. Apa yang saya buka ni, kita buka material, kita tengok the difference between this, yang tekstur ni ada lubang-lubang, ada bintik-bintik. Yang ini adalah biasa saja, it's the same color ya. So nanti saya akan tunjukkan in the next video macam mana nak buat ini. Effect ni is very easy, very simple dan menggunakan scan line saja. Okay, so selepas ini awak punya
task nanti, not now project 3, your task is going to be reproducing your logo dalam bentuk 3D. So this is basically how it's going to be done, dan saya akan tambah lagi video berkenaan dengan ini secara lebih mendalam in the next video. Okay, alright, try this first. To sum up what we have done today, kita cuma buat dua perkara saja, iaitu satu menggunakan modifier modifier extrude, dan satu lagi modifier bevel. Dan saya juga tunjuk pada awak cara yang simple untuk melukis, iaitu lanjutan daripada apa yang kita lukis di dalam list last week. Okay, so semoga berjaya. Kita try dulu buat benda ni, dan I'll see you in the next video insyaAllah. Okay guys, Assalamualaikum. Okay, so guys, daripada penjelasan tadi, I hope boleh membantu awak semua untuk dapat some panduan untuk nak buat extrude and bevel. Is very straightforward. Kalau rasa tak cukup video, you can WhatsApp ataupun boleh cari lagi video di dalam YouTube ya. So have fun trying to do this, and we'll see in the next video. Okay, bye. Assalamualaikum.